billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwaluna. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmatnya, maka telah sempurnalah segala kebaikan. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk sama-sama berkongsi dengan satu tajuk yang sangat hampir dengan kita pada pagi ini, iaitu peranan orang yang berilmu. Saudaraku, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali, saya ingin berkongsi dengan tuan-puan sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan peranan. Peranan ataupun boleh juga kita kata sebagai tanggungjawab. Apabila kita kata tanggungjawab, dia hampir dengan boleh dikatakan juga sebagai satu amanah yang kita sama-sama memikul amanah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala telah pun memilih kita ini untuk menanggung ataupun memikul tanggungjawab dan juga amanah tersebut. Saudaraku, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita sebut perkataan peranan ini, ia lebih kepada satu tugasan. Satu tugasan yang membawa kepada satu tanggungjawab. Kalau kita nak terjemahkan tanggungjawab ini ke dalam bahasa Arab, boleh kita katakan sebagai al-mas'uliyah. Al-mas'uliyah iaitu tanggungjawab. Kalau kita tengok dalam satu kamus, iaitu Al-Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Al-Mu'jam Al-Wasit, dia menterjemahkan tanggungjawab ini kepada sesuatu pekerjaan atau keadaan yang akan ditanya ataupun dipersoal tentang amalan-amalan yang kita lakukan bagi mencapai kehendak ataupun pekerjaan tersebut. Contoh yang terdekat, kita dipilih sebagai seorang guru, sama ada guru di sekolah rendah ataupun guru di sekolah menengah. Kita ada tujuan ataupun ada objektif terhadap murid-murid kita. Contohnya, objektif kita untuk supaya murid-murid kita dapat menunaikan solat dengan betul. Jadi untuk mencapai kepada kesempurnaan solat tadi,
ada tingkah laku yang kita perlu buat, yang kita perlu amalkan untuk diri kita sendiri, dan juga yang kita perlu ajar anak-anak kita di sekolah ataupun anak-anak kita di rumah. Apakah amalan-amalan dan juga perbuatan-perbuatan yang kita kena amalkan bagi mencapai tahap kesempurnaan dalam solat tersebut. Jadi amalan-amalan tadi, amalan-amalan untuk mencapai kesempurnaan solat tadi akan dipikul tanggungjawab untuk menyampaikan kepada anak-anak kita, ialah kitalah sebagai muallim ataupun sebagai seorang guru. Saudaraku, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi peranan kita adalah untuk menyampaikan amanah, untuk menyampaikan ilmu kepada audien kita, sama ada murid ataupun mungkin kita berdepan dengan masyarakat, dan yang paling hampir ialah kita berdepan dengan ahli keluarga yang hidup bersama dengan kita semua. Itu satu perkataan ataupun satu penjelasan berkenaan dengan maksud peranan. Kemudian satu lagi, iaitu perkataan yang berkait dengan berilmu. Peranan orang yang berilmu. Berilmu ni, kalau kita nak terjemah ke dalam bahasa Arab, boleh kita katakan bahawa alim. Alim iaitu dia mustaq daripada perkataan alima, fahuwa alim, orang yang berilmu. Jadi kita sebagai guru digelar sebagai al-muallim. Al-muallim iaitu orang yang mengajar. Semestinya orang yang layak, orang yang digelar sebagai muallim, semestinya orang tadi mesti ada ilmu. Ada ilmu, ada pengetahuan. Dalam saya nak bawa satu erti, satu definisi yang saya ambil daripada kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Dia menterjemahkan ilmu ini ialah untuk sampai kepada sesuatu dengan sebenarnya. Jadi ilmu, bila perkataan ilmu, bermakna ilmu itu adalah ilmu yang betul, yang hak. Satu perkataan ilmu, kita faham bahawa ilmu tadi ialah ilmu yang betul, bukan ilmu yang salah. Jadi kalau kita kata orang itu orang alim, orang yang berilmu, bermakna orang itu ialah ilmu dia ialah ilmu yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu. Maka kita faham bahawa orang alim ini, yang digelar sebagai orang alim, ialah orang yang memiliki ilmu, dan ilmu tadi ialah ilmu yang hak, yang sahih, yang betul. Dan mungkin kita tidak kata dari segi yang sebenarnya, kalau orang itu orang yang jahil ataupun orang yang mengamalkan ilmu yang salah, mungkin kita tidak kata orang itu orang alim, walaupun ianya berilmu, tetapi kita tidak namakan dia itu orang alim.
Kerana ilmu ini hanya ditujukan kepada ilmu yang betul sahaja. Saudaraku, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perkataan orang yang berilmu bermakna orang yang alim, al-alim. Al-alim ini boleh kita kata dalam bahasa Arab kathirul ilmi, iaitu orang yang banyak ilmu dia. Tak mungkin orang tu banyak ilmu dalam ilmu berkait dengan solat. Mungkin orang tu alim, berilmu yang berkait dengan ilmu harta pusaka dan pelbagai lagi lah dalam disiplin ilmu. Tapi hakikatnya iaitu orang itu ialah orang alim, boleh dinamakan sebagai orang alim. Dan kita sebagai guru sama ada di skala rendah ataupun di skala menengah, kita ni semamanya ialah orang, boleh kita gelarkan bahawa kita ini orang alim. Dan alhamdulillah, kita sendiri pun kalau diterjemah perkataan guru ini dalam bahasa Arab ialah al-muallim. Adanya perkataan alima tadi yang mustaq daripada perkataan alima, iaitu kita sebagai muallim. Semestinya seorang guru dia memiliki ilmu. Dan ilmu tadi, ilmu yang dimiliki oleh seseorang guru tadi, dia mesti kita sampaikan kepada audien kita. Audien yang kita yang terdekat, yang paling dekat dengan kita, murid kita lah. Murid kita sama ada di skala rendah ataupun di skala menengah. Jadi audien kita ialah murid. Jadi semestinya kita kena sampaikan ilmu tadi kepada murid kita. Itu sebagai tugasan kita, satu tanggungjawab kita, satu peranan kita, yang kita kena sampaikan ilmu tadi kepada murid kita ataupun audien kita. Dan kita juga boleh sampaikan, kita kena sampaikan ilmu yang kita ada kepada masyarakat. Mungkin masyarakat di luar sana yang sangat dahagakan ilmu daripada kita semua. Jadi inilah mas'uliyah ataupun tugasan kita terhadap masyarakat, terhadap murid-murid kita, iaitu menyampaikan ilmu, yang ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita cuba memahami apakah peranan-peranan kita sebagai muallim ataupun seorang guru, terutama sekali kita sebagai guru pendidikan Islam. Di sini saya nak berkongsi dengan rakan-rakan sekalian. Saya simpulkan peranan ini kepada 4M. Saya namakan 4M, iaitu peranan-peranan yang kita kena lalui bersama apabila kita digelar sebagai seorang muallim ataupun seorang guru pendidikan Islam. Jadi paling tidak keempat-empat tugasan ini ataupun empat-empat tanggungjawab ini kita kena lalui bersama. InsyaAllah mudah-mudahan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap peranan ini kita dapat tunaikan dengan yang terbaik. Yang pertama,
peranan seorang guru ataupun peranan seorang yang digelar al-alim, orang yang berilmu, iaitu perkataan mengajak. M yang pertama ialah mengajak, iaitu tugasan kita ialah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasan hakiki. Tugasan hakiki kita ialah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan manusia ini bukan hanya berfokus kepada murid-murid yang kita ajar di sekolah sahaja, tetapi mungkin kita boleh meluaskan skop manusia ini kepada audien ataupun al-mad'u kita, sama ada di rumah, dalam satu keluarga, ataupun dalam satu masyarakat kita. Yang itulah mad'u kita, orang yang kita nak ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yang mudah, apabila kita mengajar murid-murid kita di sekolah berkenaan dengan ibadat puasa, mungkin ada dalam buku teks, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, berkenaan dengan ibadat puasa. Jadi dalam sukatan pelajaran kita ada berbagai-bagai ilmu yang kita boleh kongsikan dengan murid-murid kita yang berkait dengan ibadat puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Apakah syarat-syarat ibadat puasa? Jadi semestinya apabila kita sampaikan ilmu yang berkait dengan ibadah puasa tadi kepada murid-murid kita, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada ilmu yang kita berikan kepada anak murid kita di sekolah, akhirnya dia mengamalkan ilmu tadi dengan sebaik mungkin. Dan akhirnya murid tadi dengan ibadat puasa yang baik, yang sempurna, semakin hari semakin hampir dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bagi tip-tip petua-petua macam mana kita nak laksanakan ibadah puasa dengan yang terbaik. Kena jaga panca indera, kena jaga tutur kata, kena jaga segala-galanya bagi mencapai kualiti puasa yang terbaik. Jadi ini sebenarnya satu tugasan yang berat, tetapi insya-Allah mudah-mudahan hasil daripada usaha, hasil daripada berkat usaha kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada kita, kerana kita sebagai guru tadi, peranan kita adalah untuk mengajak manusia tadi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengiktirafkan kepada sesiapa yang memegang amanah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang terbaik, golongan yang mendapat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam, iaitu orang yang berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu dorongan dan satu motivasi kepada kita semua sebagai muallim, sebagai orang yang berilmu, walaupun kita tahu peranan yang pertama ini, tugasan yang pertama ini, iaitu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, satu pekerjaan, satu amalan yang mungkin berat ataupun mungkin payah kita nak tunaikan sebaik mungkin. Tetapi insya-Allah Allah Subhanahu wa taala telah pun mengiktiraf, memberi kepujian kepada kita, dan Allah Taala berkata bahawa kita ini adalah di kalangan hamba-Nya yang terbaik, kerana tugasan kita ialah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. M yang kedua ialah memegang amanah Allah dan Rasul. Orang yang berilmu secara otomatisnya ia adalah pemegang amanah Allah dan Rasul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris sekalian para nabi. Jadi di antara tugasan Nabi ialah tabligh, iaitu menyampaikan apa-apa yang dimukjizatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugasan tabligh itu telah pun diperturunkan kepada al-ulama. Apabila wafatnya para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanah tabligh ini telah pun dipegang oleh al-ulama. Dan kita adalah al-ulama kerana kita digelar sebagai al-alim, yang saya sebut di awal-awal tadi. Al-alim iaitu orang yang mempunyai ilmu, terutama sekali orang yang mempunyai ilmu yang berkait dengan ilmu agama. Jadi itulah amanah yang kita kena pegang, iaitu amanah Allah Subhanahu wa taala dan juga amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak berkongsi dengan rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian, seorang ulama yang terkenal bernama Syekh Al-Muhsin Al-Abbad. Syekh Muhsin Al-Abbad ini, hebatnya dia seorang yang buta. Saya pernah belajar dengan Syekh Muhsin Al-Abbad ini semasa di universiti dulu, dan dia seorang yang buta tetapi hati dia cerah. Tiap-tiap hari dia masuk kelas, dipimpin oleh seorang pembantu dia. Alhamdulillah, ilmunya sangat hebat. Ilmu dia, walaupun dia tidak mengguna apa-apa kertas ataupun apa-apa buku rujukan semasa mengajar, tetapi ilmu yang dicurah tadi sangat hebat. Dan dikatakan Syekh Muhsin Al-Abbad ini, walaupun digelar sebagai seorang pensyarah di universiti, diceritakan kepada saya
bahawa dia tidak mengambil upah ataupun tidak mengambil gaji hasil daripada dia mengajar di universiti itu. Masya Allah, hebat sungguh seorang ulama ini yang sanggup mengorbankan masa dia, mengorbankan tenaga dia. Tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi dia berulang-alik daripada rumah ke universiti tanpa apa-apa bayaran. Tapi oleh kerana dia tahu bahawa amanah menyampaikan ilmu ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Itu kita boleh ambil iktibar. Kita boleh ambil iktibar bahawa kita ni mungkin tidak sampai kepada tahap tu. Kita tidak sampai jauh. Dan nak sampai pada tahap tu, sebab kita tiap-tiap bulan kita diberi gaji, dan saya rasa pun ramailah di kalangan kita ni yang mengharap kepada upah ataupun gaji tersebut. Ala kulli halnya, ianya tidak salah. Tidak salah, dan tetapi kita kena tahu, kita kena fokus kepada tugasan kita yang pertama, tugasan kita yang utama, yang lebih besar ialah apabila kita mengajar dan kita dilantik, telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang pendakwah. Jadi secara otomatisnya kita telah pun memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul untuk menyampaikan ilmu kepada audien kita, sama ada audien tersebut berada di sekolah ataupun audien tersebut berada di kampung ataupun di luar pada sekolah. Dan inilah satu tanggungjawab yang kita kena sama-sama memikul, dan setiap diri kena betul-betul memahami bahawa tugasan kita ini adalah sebagai memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rakan-rakan guru, saudara, saudari, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak meneruskan kepada M yang ketiga, iaitu menjadi ikutan. Kita apabila digelar sebagai al-alim ataupun al-muallim, seorang guru, tanpa kita sedari, kita adalah role model untuk murid-murid kita di sekolah, dan juga kita sebagai role model kepada mata-mata yang berada di dalam masyarakat. Kita sebagai qudwah, kita kena tunjuk bahawa kita adalah pewaris kenabian, dan Nabi menunjukkan satu qudwah hasanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya kepada kamu, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu ikutan yang baik. Apa tingkah laku kita, sama ada di mana-mana tempat, apabila kita ni digelar sebagai seorang ustaz ataupun seorang ustazah, maka kita diperhatikan oleh al-mad'u kita. Sama ada mad'u tadi adalah seorang murid ataupun mad'u tadi masyarakat yang di luar sana. Jadi kita mestilah tunjuk contoh yang terbaik, contoh tauladan yang terbaik.
Saya nak bawa satu kisah. Juga seorang ulama di Arab Saudi, di Universiti Islam Madinah, yang ulama ini sangat hebat dari segi ilmu dia. Adalah seorang yang faqih, ahli fiqh. Kalau ditanya dalam kuliah-kuliah dia adakan kuliah ini di Masjid Nabawi dan juga di universiti. Kalau ditanya satu soalan, dia akan jawab dengan mengemukakan pandangan-pandangan ulama. Satu masalah tu dia akan bawa pendapat-pendapat daripada mazhab-mazhab dengan berserta dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya, tanpa dia rujuk mana-mana buku di depannya. Masya Allah, hebat sungguh ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada seorang alim ini, yang nama dia Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Apabila dia berada di Masjid Nabawi, jadi kita nampak dari segi keilmuan dia, kalbah, seperti lautan. Tetapi apabila kita mendekati dia adalah seorang yang sangat baik hati. Kalau dia bercakap, sangat perlahan dia cakap. Tiap-tiap hari semasa dia pergi kelas, semasa dia pergi mengajar di kuliah di Universiti Islam Madinah, saya pernah belajar dengan dia setahun. Masya Allah, sebelum pada masuk kelas, dia bersama dengan murid-murid dia. Bersama dengan murid-murid, daripada turun kereta dia, anak murid dia tunggu dekat pintu kereta tu. Turun je, anak murid dia tanya soalan. Sekejap-sekejap dia berhenti, sampailah ke pintu bilik kelas, barulah anak murid dia tunggu di luar. Dia masuk mengajar, sebut masalah-masalah yang berkait dengan fiqh. Kemudian apabila keluar daripada kelas, daripada bilik kuliah, terus anak murid dia tu serbu dia pula untuk bertanya masalah-masalah. Jadi dari segi contoh yang baik yang kita boleh ambil, yang kita nampak sendiri dengan mata kasar kita, saya boleh buat kesimpulan bahawa seorang ulama ini, dia sentiasa mesra dengan murid-murid dia. Walaupun ilmu dia kal bahri, macam lautan, tetapi dia tidak kedekut. Dia tidak rasa bangga dengan ilmu dia. Maknanya dia sentiasa bersama dengan murid-murid, walaupun murid-murid dia itu orang biasa je. Jadi rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian, kita pun mungkin kita boleh amalkan tingkah laku tersebut semasa kita berada di sekolah kita. Apabila anak-anak murid kita bertanya, kita jawab tanpa kita memilih mana-mana murid. Tak mungkin di kalangan mungkin ada jugalah perasaan kita apabila kita ditanya, kalau murid ni mungkin murid yang baik, murid yang bagus, yang selalu bersama kita, kita jawab dengan panjang lebar, jawab dengan jelas gini. Tapi kadang-kadang ada murid-murid yang mungkin dari segi pakaian dia pun tak bagus, mungkin orang kata murid ni miskin, tak ada duit. Bila bertanya, kadang-kadang kita pun tak berapa nak jawab. Itu adalah satu, kita kata satu contoh yang tidak baik. Kita bawa ilmu Islam,
bawa amanah Allah dan juga Nabi ini, kita tetap menyampaikan ilmu kita kepada sesiapa saja yang berkehendak kepada ilmu kita tadi. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi role model yang terbaik dan juga kita menjadi qudwah hasanah kepada murid-murid kita. Dan yang terakhir ialah merangkumi ulama dan da'i. Orang yang alim ini, orang yang berilmu, yang digelar sebagai al-muallim ataupun ustaz ataupun ustazah, ia sebenarnya telah merangkumi dua tugasan yang besar, iaitu sebagai ulama dan juga sebagai pendakwah, sebagai al-alim dan juga ad-da'i, al-ulama dan juga pendakwah. Jadi kita, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita di kalangan hamba-Nya yang menimba ilmu agama, di samping kita menyampaikan ilmu tadi kepada murid-murid kita, audien kita, dalam satu masa yang sama juga kita kena memegang satu tugasan yang lain, iaitu sebagai pendakwah. Kita mesti berdakwah untuk mengajak manusia ke arah yang baik. Dan sekarang ni kalau kita tengok murid-murid dan pelajar-pelajar di sekolah, sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, yang belajar tentang ilmu agama tetapi kurang dari segi akhlak dia. Akhlak tu kurang. Ilmu agama ada tetapi akhlak kurang. Cerdik tetapi kadang-kadang tidak menggunakan kecerdikan itu pada masa yang sesuai, tidak menepati tingkah lakunya, tidak menepati dengan ilmu yang dia ada. Sedangkan ilmu yang berkait dengan akhlak ini adalah satu ilmu yang sangat dititik berat. Dan Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis, khairukum ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau seseorang tadi ilmunya banyak, ilmu dia kalbahri, seperti lautan, tetapi tidak ada akhlaknya, jadi tidak sempurnalah ilmu dia tadi. Mungkin dari segi keberkatan ilmu yang dia ada tidak memenuhi kehendak, dan apabila kita nak melaksanakan, kita nak tunjukkan akhlak, ilmu yang kita belajar, ilmu akhlak yang kita belajar dan yang kita ajar kepada anak-anak murid kita, jadi kita sendiri dulu kena tunjuk akhlak yang baik. Di samping kita menyampaikan ilmu yang berkait dengan akhlak, kita sendiri kena praktiskan, kita kena amalkan akhlak yang kita ajar kepada anak murid kita tadi, biar anak murid kita tu nampak apa yang kita ajar tadi menepati dengan tingkah laku kita. Contohnya dari segi percakapan kita. Percakapan kita, adakah kita ni boleh jaga dari segi percakapan kita, kita tidak menipu, kita tidak tipu anak murid kita. Dan sebab kita ajar anak-anak murid kita supaya jangan cakap menipu,
Tapi kadang-kadang ada juga yang terlepas. Kita tipu anak murid kita. Itu maknanya tidak samalah, tidak selari dengan apa yang kita ajar, dengan apa yang kita amalkan, yang kita lakukan. Sedangkan antara tugasan kita ialah di samping kita berilmu, kita juga digelar sebagai pendakwah ataupun da'i. Kita digelar sebagai pendakwah ataupun da'i. Jadi dakwah ini ia lebih berkesan dengan perbuatan. Mungkin kalau kita berdakwah melalui percakapan, melalui ucapan, melalui syarahan, melalui ungkapan-ungkapan yang cantik, ungkapan-ungkapan yang sedap didengar. Tetapi kalau kita tidak mengikuti ucapan-ucapan tadi dengan perbuatan-perbuatan yang boleh menyokong hujah-hujah tadi, jadi bermakna kita tidak menepati kehendak tugasan kita sebagai muallim ataupun orang yang berilmu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sedikit huraian saya pada pagi ini berkenaan dengan peranan kita sebagai orang yang berilmu, yang saya simpulkan kepada 4M tadi, iaitu M yang pertama, kita mengajak manusia. M yang kedua, kita memegang amanah. M yang ketiga, kita menjadi ikutan. Dan M yang keempat, merangkumi sebagai alim dan juga da'i tadi. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya pada pagi ini ianya memberi manfaat dan sedikit input kepada, terutama sekali kepada diri saya sendiri dan juga kepada rakan-rakan guru, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya sekali lagi memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata dan terkasar bahasa. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk dan kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.